Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, Alhamdulillah, dapat kita bertemu kembali di dalam kelas kita mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah ini, ya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan menerangkan, membahaskan tajuk yang terakhir daripada kitab kita, daripada buku teks kita ini, iaitu pembelajaran yang ke-16, yang mana tajuknya adalah Fadailu Salatil Jama'ati, kelebihan solat berjemaah. Kita dah masuk tajuk yang terakhir dah ni, nak tamat dah daripada kitab kita ini. Berkenaan dengan kelebihan solat jemaah, yang mana secara umumnya semua anak-anak pelajar dah tahu berkenaan dengan bahawa solat berjemaah ini dia mempunyai kelebihan, ganjaran yang lebih daripada solat bersendirian, ya. InsyaAllah dalam buku teks boleh buka sama-sama pada muka surat 225, ya, insyaAllah. Hari ni maaf ya, tak ada video sebab hari ni kamera laptop saya ni rosak, jadi kita rakam audio sajalah. Okey. Okey, kita pindah kepada muka surat 226. Disebutkan di sini berkenaan dengan kelebihan-kelebihan solat jemaah. Fadailu salatil jemaah, beberapa kelebihan daripada solat berjemaah. Okey, awalan, yang pertama adalah tuqawwi al-alaqata al-ijtima'iyyata. Tuqawwi, bermakna tuqawwi menguatkan al-alaqah. Alaqah hubungan ataupun ikatan al-ijtima'iyyah, kemasyarakatan. Dengan solat berjemaah ini, maka ia dapat menguatkan ikatan kemasyarakatan itu, ya. Dengan kita semua datang ke masjid sama-sama semua, jadi dapatlah mengeratkan masyarakat itu berbanding solat berseorangan hanya duduk di rumah saja, kan. Okey, sanian, yang kedua, tudha'ifu al-ajra bisab'in wa 'ishrina darajatan. Tudha'ifu, menggandakan, melipat kali gandakan al-ajra, ganjaran pahala, bisab'in wa 'ishrina darajah, dengan 27 darjat. 27 darjat lebih daripada solat bersendirian. Solat sendirian dapat satu saja, tapi dengan solat berjemaah dapat 27 lebih daripada solat sendirian itu. Salisan, tanshuru al-mahabbata wat-tasamuha. Tanshuru, kelebihan solat berjemaah ini, dia menyebarkan al-mahabbah, dapat menyebarkan mahabbah, wat-tasamuha, dan juga tasamuh, bertoleransi sesama Muslim, sesama masyarakat itu. Itu untungnya dengan solat jemaah ni, dapat mendidik kita supaya kita saling bertoleransi antara satu sama lain. Okey. Rabi'an, tusyi'u at-tawadda wat-tahabba. Tusyi'u lebih kurang macam tanshuru. Tanshuru menyebarkan, tusyi'u meluaskan. Sama maksudlah lebih kurang. At-tawadda. At-tawadda ini apa? Mawaddah. Mawaddah, kasih sayang. Seperti juga dengan mahabbah tadi. Mahabbah, mawaddah, itu berkenaan dengan kasih sayang lah itu. Watahabba, dan juga saling menyukai. Saling menyukai sesama Muslim ini, tidak membenci antara sesama masyarakat. Kalau kita solat berjamaah dapat mengeratkan saling suka menyukai, tak timbul saling benci-membenci. Okey. Summa khamisan, min fadail salatil jamaah tasilur rahmah. Tasilur rahmah, tasil, mengikat, ar-rahmah, ikatan rahim. Ini mengeratkan silaturrahim lagi. Bila selalu solat jemaah, eratlah, makin dekatlah ikatan silaturrahim itu, saling bertegur sapa, bertanya khabar sesama jemaah di masjid berikut, kan. Summa sadisan, tu'allimun nizam. Min fadail salatil jamaah, tu'allimun nizam, mengajarkan
kita berkenaan dengan nizam, peraturan. Dapat mendidik kita berkenaan dengan peraturan ini. Dalam solat pun ada peraturan-peraturannya. Jadi kita membiasakan, mengamalkan peraturan tersebut dalam solat jemaah itu dengan imamnya duduk hadapan, makmum duduk belakang. Makmum mesti ikut imam, jangan mendahului imam. Itu peraturan-peraturan dia. Luruskan saf, jangan bengkang-bengkok, rapatkan saf gitu dan sebagainya. Itu dah peraturan yang dapat kita pelajari, dapat praktikkan dalam kehidupan kita daripada solat jemaah ini. Okey. Summa sabi'an, yang ketujuh, tadbitu an-nafsa. Tadbitu an-nafsa. Dengan solat jemaah ini juga kita dapat apa? Tadbitu an-nafsa, mengawal diri. Dapat mengawal diri, menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Untung orang solat jemaah ini, dia dapat kawal diri dia daripada orang yang tak rajin solat jemaah. Dia tak dapat kawal diri dia, perasaan dia, emosi dia juga lebih mudah terganggu. Wa akhiran, dan yang ke-8, tazidu al-khushu'a wa tawadhu'a. Dengan solat jamaah, tazid, dia dapat menambahkan al-khushu' wa tawadhu'. Dapat tambah khusyuk dan tawadhu' kita di dalam solat itu berbanding dengan kita solat berseorangan di rumah. Mungkin persekitarannya tidak kondusif, tidak selesa, tidak mengumpamakan dalam suasana ibadah, kan? Duduk rumah mungkin ada gangguan bunyi televisyen ke, ada gangguan telefon ke, persekitaran pun kurang selesa gitu kan. Berbanding dengan kita solat berjemaah, contohnya di masjid. Jadi suasana itu dah memang suasana ibadah, dapat menambahkan khusyuk kita. Suasana ibadah, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, semua orang tengah solat, tengah beribadah. Jadi di situ dapat tambah khusyuk kita. Itu pentingnya, kelebihannya kita solat berjemaah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada muka surat sab'atun mi'atani wa sab'atun wa 'ishrina. Muka surat 227, di sini diletakkan sebuah hadis. Hadis yang agak panjang berkenaan dengan fadilatu salatil jama'ati. Kelebihan solat berjemaah ini. Apa dia? Mari kita sama-sama baca, ambil pengajaran pedoman isi daripada hadis tersebut. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Apa kata Nabi? Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Salatul rajuli, solat seorang daripada kamu, solat seorang lelaki itu fi jama'atin, dalam berjemaah. Maksudnya solat berjemaah itu tazidu ala salatihi, lebih, bertambah ala salatihi, di atas solatnya. Maksudnya lebih, solat berjemaah itu lebih daripada solatnya fi baitihi, di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, dan solatnya di pasar. Maksudnya di sini solat berjemaah itu lebih daripada solat bersendirian lah di rumah ataupun solat bersendirian di pasar. 25 darajatan, 25 kali darajat. Lebih ni tu. Di hadis ini berkenaan ada banyak. Ada hadis yang sebut 27 kali ganda. Dalam hadis ni ada sebut 25 kali ganda kan. Jadi solat orang yang berjemaah ini dia lebih daripada solat sendirian. Tak kira di rumah ataupun di pasar, 25 darjat lagi. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya ahadakum, seorang daripada kamu, idza tawaddaa, bila dia berwuduk, apabila tawaddaa, dia berwuduk, fa ahsana, maka dia buat dengan baik. Maksudnya dia sempurnakan wuduk itu dengan betul, dengan sempurna, dengan basuhan tangannya, mukanya, buat perkara-perkara sunat dalam wuduk itu. Idza tawaddaa fa ahsana, maka bila dia berwuduk maka dia lakukan dengan baik. Wa atal masjida, dan dia datang ke masjid selepas dah berwuduk dengan sempurna. Atal masjidah, dia datang ke masjid. La yuridu illa salah, la yuridu, dia tidak mahu apa-apa, la yuridu, dia tidak mengkehendaki, illa salah, kecuali solat sahaja. Dia datang ke masjid itu hanya untuk semata-mata solat.
lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan. Lam yakhtu, dia ini datang ke masjid tidak menginginkan apa-apa kecuali solat. Lam yakhtu, dia tidak melangkah khatwatan, setiap langkahnya itu, illa, kecuali rafa'ahu Allahu biha, Allah mengangkatkan dengannya darajatan, satu darjat. Maksudnya setiap langkah dia bergerak ke masjid itu Allah meningkatkan, menaikkan dia lagi dengan satu darjat. Setiap langkahnya, lagi banyak langkahnya, lagi banyak Allah naikkan darajatnya di sisi Allah lah. Lam yahtu, tidak melangkah ia suatu langkah, setiap langkahnya itu kecuali dinaikkan darjatnya di sisi Allah. Wa hutta anhu khati'atun. Wa hutta, dan diampunkan, dipadamkan, anhu, daripadanya, khati'atun, satu kesalahan, satu dosa. Masya Allah, tabarakallah. Setiap langkahnya itu satu langkah, satu darjat naik, satu pahala, satu dosa dihapuskan. Kiralah kalau contoh daripada rumah nak ke masjid tu ada 100 langkah, maka 100 darjat dinaikkan, 100 pahala Allah ampunkan. Besarnya ganjaran dia. Hatta yadkhulal masjid, sehinggalah dia masuk ke masjid. Daripada rumah sehingga masuk masjid dikirakan langkah itu tadi. Wa idza dakhalal masjid, dan apabila dia masuk ke masjid, kana fi salati ma kanat tahbisuhu. Kana fi salat, dia umpama melakukan solat, dia seperti dalam solat, ma kanat, walaupun dia tidak bersolat, tahbisuhu, ketika menunggunya, ketika nak menunggu solat berjemaah. Mungkin sampai dekat masjid, orang dah masuk waktu kat situ kan, tapi belum orang nak mula solat jemaah lagi, orang lain tengah solat sunat dan sebagainya. Maka dia yang buat dengan dah berwuduk siap-siap dari rumah dan melangkah ke masjid, tidak menginginkan apa-apa kecuali hendak solat saja. Dia datang nak tunggu solat jemaah tapi dia tak solat, tapi dah dikira dia tu pahalanya seperti orang yang bersolat. Masya Allah, untung dia di situ. Wa tusalli alaihi malaikatu, wa tusalli, dan mendoakan alaihi, ke atasnya. Siapa yang mendoakan ke atasnya? Al malaikatu, oleh para malaikat. Dalam kita nak menunggu solat berjemaah itu, kita dah dapat dah pahalanya di situ, dan para malaikat pun mendoakan kepada orang itu, madama fi majlisihi, selagi mana fi majlisihi, dia berada pada tempat duduknya, daripada dia mula masuk sehinggalah dia berada di tempat duduknya, allazi yusalli fihi, yang mana dia solat padanya. Selagi mana dia berada dalam masjid itu, malaikat akan mendoakan kepadanya, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dia ni ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia ini ya Allah, ma lam yuhdithu fihi, selagi mana dia tidak berhadas. Maksudnya selagi dia tak batal wuduk, dia duduk dalam masjid itu, selama itulah malaikat akan mendoakan beliau. Itulah dia. Nak kata kelebihannya orang datang masjid nak solat berjemaah. Okey, dapat, moga-moga dapat ganjaran daripada hadis ini ya. Okey, tengok bawah ini ada muradifat. Muradifat perkataan seerti ya. Ata seerti dengan jaa, yang ini datang. Rafa'a mengangkat, yang ini a'la ya, mengangkat, meninggikan. Rahuma atafa, yang ini merahmati. Okey. Di tepi belah kiri ni pula ada zid ma'lumati. Ini berkenaan dengan jamak, perkataan mufrad dengan jamak. Mufrad kata tunggal dia, jamak kata banyak dia tu. Solat, contoh solat, solatun, maksudnya satu solat. Tapi solawatun, itu maksudnya jamak dia. Solat, solat. Khati'atun, satu kesalahan, satu dosa. Khotoyah, dosa-dosa, kesalahan jamak dia ya. Khutwatun, satu langkah. Khutwat, langkah-langkah. Darajatun, satu darjat. Darajatun, darjat. Okey. Khalas ya, tamat di situ. Okey, seterusnya. Lihat kepada safhah mi'atani wa samanuna wa ishrina, 228, satu hiwar, perbualan di antara dua orang sahabat. Okey, istami' wantiq, dengar dan ungkapkan. Okey. Yang pertama kawan dia, yang pertama nombor satu ni tanya kepada kawan dia, man yu'adzinu lis-salati, man yu'adzinu lis-salati, siapakah yang mengazankan untuk solat? Siapa yang azan untuk solat?
Jawab kawan dia, al-muazzinu. Muazzin lah, tukang azan lah yang mengazankan untuk solat. Dan ditanya balik kepada kawan dia, man yatba'u al-imama fi salatil jama'ati. Man, siapa, yatba'u, yang mengikuti al-imam fi salatil jama'ah, dalam solat berjemaah. Dalam solat jemaah ada imam. Siapakah yang akan ikut imam dalam solat itu? Jawapannya, kawan dia jawab, al-ma'mum. Makmum lah yang akan ikut pada imam. Kemudian ditanya balik kepada kawan dia, yang kelima ni, man yakhtubu 'alal minbari fi salatil jumu'ah. Man, siapa, yakhtubu, yang menyampaikan khutbah. Siapakah yang berkhutbah 'alal minbari, di atas mimbar, fi salatil jumu'ah, dalam solat jemaah. Siapa yang berkhutbah dalam atas mimbar dalam solat jemaah? Kawan dia nombor 6 tu dia jawab al-khatib. Khatib lah yang akan berkhutbah. Okay. Yang ketujuh, man al-muazzinu al-awwalu fil islami. Man, siapakah al-muazzinu al-awwalu, muazzin yang pertama, fil islam, dalam Islam. Siapakah dia? Jawapan dia, huwa Bilalun ibn Rabah. Jawapannya, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah, dia merupakan muazzin yang pertama, tukang azan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu dia. Kena tahulah sedikit berkenaan gelaran-gelaran. Azan, tukang azan kita panggil apa? Muazzin. Orang yang ikut imam, makmum. Orang yang menyampaikan khutbah, khatib. Muazzin pertama, Bilal bin Rabah. Okey. Okay, seterusnya kita lihat kepada al-hikamu wal amsal. Kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah kita hari ini adalah as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Solat tiang agama. Ini disebutkan daripada hadis Nabi. Nabi kata solat itu tiang agama. Okey, ni ada perbualan antara Amir dengan Syahid. Kita tengok apa perbualan di sini berkenaan dengan hikam wal amsal ini. Amir kata apa? Hal sallaita al-isya'a ya akhi? Hal sallaita, adakah kamu telah solat al-isya'? Adakah kamu telah solat isya' ya akhi, wahai saudaraku? Dia tanya kepada Syahid. Syahid jawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Addaituha jama'atan fil masjidi. Addaituha, saya telah menunaikannya, jama'atan, secara berjemaah, fil masjidi, di masjid. Amir kata lagi, ahsanta, Masya Allah, bagus. Ahsanta, bagusnya kamu. Amir kata, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Fayajibu alaina iqamatuha fi waqtiha. Maka wajib alaina, ke atas kita, iqamatuha, mendirikannya. Mendirikan solat itu, fi waqtiha, pada waktunya. Dan solat itu tiang agama, maka wajiblah kita untuk menunaikannya pada waktunya. Syahid tanya, mal muradu biqaulika hadha ya sadiqi? Mal muradu, apakah yang dimaksudkan biqaulika, dengan kata-kata kamu? Apa kamu maksud hadha, ini? Ya sadiqi, wahai kawanku, apa maksud kamu? Kamu kata solat itu tiang agama, wajib kepada kita menunaikannya pada awal waktu. Apa maksudnya? Amir jawab, inna solata huwa asasuddin. Inna solata, sesungguhnya solat ini, huwa adalah ia, asasuddin, asas kepada agama. Asas menjadi tunjang kepada agama. Jadi kena buatlah dia. Faiza salahat saluha sairu a'malina. Faiza salahat, faiza salahat, maka jika ia baik, maka jika solat itu baik, bagus kita laksanakan, saluha, maka baik, maka baguslah, sairu a'malina, sekalian seluruh amal perbuatan kita. Wa idza fasadat fasada sairu a'malina. Wa idza fasadat, maka jika buruk, jika rosak solat kita ini, kita tak jaga dia baik-baik, fasada sairu a'malina, maka rosak, maka buruklah sekalian seluruh amal kebaikan kita. Maka di situ maksudnya dia merupakan asas. Solat ini merupakan asas. Jadi kalau solat ini bagus kita lakukan, apa-apa perbuatan amal kita yang lain semua jadi bagus. Okey, itulah dia berkenaan dengan as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Okey. Tapi tu ada muradifat kan. Muradifat, perkataan seertinya situ, saluha hasuna, baik maksud dia. Fasada
khariba, rosak ataupun buruk. Ibadun asasun, tunjang ataupun asas tiang agama. Okey. Okey, kita lihat pula kepada safhah at-taliyah, soalan seterusnya as-salawatul khams. Solat 5 waktu. Ini solat yang fardu yang wajib kita lakukan setiap hari ya, tanpa culas, tanpa ditinggalkan walaupun satu waktu. Apa dia solat dia? Seperti yang kita tahulah, semua telah melakukannya. Yang pertama subuh, rakaatani, dua rakaat. Lihat sekarang ni subuh dah awal kan, 5:50 lebih dah masuk kan. Zuhur arba'u rakaatin, empat rakaat. Kemudian waktu petang pula ada al-asru salat asar arba'u rakaatin, 4 rakaat. Wal maghribu, pada waktu maghrib, solat maghrib salasu rakaatin. Daripada senja-senja nak mula masuk malam tu, kita kena solat maghrib 3 rakaat. Dan malam sebelum nak tidur ada solat al-isya'u, solat isya' arba'u rakaatin, 4 rakaat. Jadi semua tahu dah, bertahu dah berkenaan dengan solat-solat ini ya. Ada sedikit perbualan tu. Amirah, kam rakaatan tusallina subha ya Fatimah? Kam, berapakah rakaat tusallina, kamu solat subh, kamu solat subuh berapa rakaat ya Fatimah, wahai Fatimah? Fatimah jawab, usalli as-subha rakataini, saya solat subuh 2 rakaat. Solat subuh 2 rakaat lah, mana ada orang solat subuh lebih-lebih kan. Okey, so dia seterusnya berkenaan dengan muka surat 231 231. Hiwar, perbualan yang bertajuk, tak ada tajuk sini, antara dua orang, Al-Khatib dengan Karim. Khatib ni mimbar ke apa ni, dengan Karim, dengan orang nama dia Karim. Khatib tanya kepada Karim, maza ta'lamu an fadaila salatil jama'ati ya Karim? Maza ta'lamu, apakah yang kamu tahu, an fadaila salatil jama'ati, daripada kelebihan-kelebihan solat berjemaah ya Karim, wahai Karim? Karim jawab, innaha tafdulu salatal fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Innaha, sesungguhnya solat jemaah itu tafdulu, melebihi, lebih daripada salatal fadhi, solat bersendirian, bisab'in wa 'ishrina darajah, dengan 27 darjat, lebihnya solat berjemaah itu. Khatib kata, wal qaryatu allati tuqamu fiha salatul jama'ati ta'tiha ar-rahmatu wal maghfiratu min Allah Ta'ala. Wal qaryatu, dan suatu kampung, suatu tempat kediaman lah, kampung ke, satu bandar ke, satu taman ke, satu pekan ke, allati tuqamu fiha, yang tuqamu, didirikan, fiha, padanya, salatul jamaah, padanya solat berjemaah. Maksudnya dalam satu kampung ada surau atau masjid atau mana-mana tempat didirikannya satu solat jemaah, ta'tiha, datang pada kampung itu, pada tempat itu, ar-rahmah, kerahmatan, wal maghfirah, dan pengampunan, min Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Itulah dia kelebihannya tu. Dengan solat jemaah ini bukan dapat kepada individu yang buat itu saja, tapi sekalian yang di dalam kampung itu dapat juga terasa daripada kurniaan Allah daripada solat berjemaah itu. Nak menunjukkan kesannya solat jemaah itu sangat besar ya. Kata Karim, Masya Allah, Allahu Rahim li'ibadihi. Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Allahu Rahim, Allah Maha Pengasih, li'ibadihi, akan hamba-hambanya. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih kepada sekalian hambanya. Jadi, tak rugi kita buat amal kebaikan ini. Kata Khatib lagi, Inna Allah yansuru man yansuru dinahu. Inna Allah, sesungguhnya Allah ini, yansuru, dia akan menolong, man yansuru dinahu, siapa yang menolong agamanya. Siapa tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Tolong agama Allah ini apa? Menyebarkan, mengajarkan segala ilmu agama ini. InsyaAllah Allah akan memudahkan, menolongkan urusan kehidupan kita. Lagi kata Khatib, فَالَّذِي يَلْتَزِمُ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
yansuruhullahu fid dunya wal akhirah. Fallazi, maka siapa yaltazimu, yang melazimi, yang beriltizam, sentiasa melakukan bisalatil jamaah, dengan solat jemaah ini, yansuruhullah, Allah akan menolongnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Siapa yang sentiasa melazimi solat jemaah, maksudnya itu salah satu daripada kaedah cara dia menolong agama Allah lah, maka Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dimudahkan segala urusan, di akhirat insya-Allah akan diganjarkan dengan syurga. Okey, kata Karim, izan. Oleh yang demikian, oleh itu la budda lana an naltazima bi salatil jama'ati wa la nuqimuha munfaridina. Izan, oleh itu la budda lana, seharusnya, semestinya bagi kita an naltazima, supaya melazimi, sentiasa melazimi bisolatil jamaah, dengan solat jemaah ini, wala nuqimuha, dan kita tidak menunaikan solat ini munfaridina, secara berseorangan. Sebab nak dapatkan kelebihan berjemaah, tak payah solat seorang-seorang, usahakan untuk dapatkan pahala jemaah itu. Nak dapat pahala jemaah bukan susah, paling kurang 2 orang sahaja. Tak perlu nak tunggu ramai-ramai 10 orang, 40 orang, tidak. Selagi ada orang dapat berdua, dah dikira solat berjemaah, kan? Lagi apa kata khatib? Wala'allana nakunu minal muti'ina wal mukhlisina fi ta'atillah. Wala'allana, dan moga-moga kita nakunu, kita menjadi minal muti'in, daripada golongan orang-orang yang taat, wal mukhlisina, dan juga orang-orang yang ikhlas, fi ta'atillah, dalam mentaati Allah. Karim kata amin. Amin, ini moga Allah kabulkan harapan doa kita tersebut. Itulah dia nak tunjuk betapa besar, betapa lebihnya tentang orang-orang yang menunaikan solat jemaah ini. Okey, saya cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan perbincangan kita berkenaan dengan fadailu salatil jemaah ini fil hissah al-qadimah. InsyaAllah nuwasil في الفصل القادم عن هذا الموضوع. شكرا على حسن استماعكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.